dikeluarkan oleh pejabat saya itu adalah merupakan kenyataan resmi yang boleh digunakan pakai. Tetapi untuk tujuan visual, saya ingin menyatakan bahawa pelan untuk melakukan pemformalan usahawan informal ini adalah satu usaha bagi melakukan pendaftaran kepada usahawan-usahawan mikro, kecil dan sederhana agar pendaftarannya bukan hanya untuk pembiayaan tetapi adalah untuk pembimbingan, pemantauan dan juga melakukan tindakan-tindakan susulan untuk menjadikan usahawan-usahawan ini bukan hanya sebagai kerja sambilan, terutama usahawan kecil dan sederhana serta mikro, tetapi menjadikan usahawan sebagai satu kerjaya yang formal, yang sepenuh masa agar jumlah usahawan ini dapat ditingkatkan, disebutkan oleh Yang Mohd Menteri tadi, kepada 1.6 juta orang yang terlibat. Dan tentunya usaha ini bukan satu usaha yang ringan yang harus dipandang enteng oleh para usahawan. Ianya bukan saja usahawan di bawah kementerian ini, termasuk yang berdaftar dengan amanah ikhtiar atau tekun atau dengan SME, tetapi yang lebih penting ialah penyatuan usahawan-usahawan ini bagi pihak kementerian sendiri yang telah disebutkan tadi, bagi memohon peruntukan tambahan untuk membantu penambahan pinjaman dan bimbingan serta tindakan-tindakan susulan untuk mempertingkatkan usahawan-usahawan ini ke satu tahap yang lebih tinggi. Saya sebutkan tentang pasaran. Ya. Pasaran untuk bukan saja domestik tetapi untuk serantau, regional market dan global market adalah terlalu besar. Untuk produk halal sendiri saja, kini ianya berjumlah kira-kira 3 trilion US dollars. Ini merupakan satu peluang yang cukup besar yang harus direbut oleh usahawan kita. Pada tahun 2030, ianya akan meningkat kepada USD 5 trilion dollars. Dan peluang ini cukup besar dan usaha-usaha ini mesti dijalankan daripada sekarang. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Menteri sendiri, kepada pihak kementerian dan juga pengusaha tertinggi, badan-badan keusahawanan dan juga syarikat-syarikat pembiayaan dan bimbingan di bawah Puskop ini. Itu saja ya. Datuk Seri, dalam speech tadi Datuk Seri cakap NBOS beralih kepada shift. Mungkin boleh terangkan sikit berkenaan pelan transformasi shift itu? Kita harus berada di luar Lautan Merah yang agak dalam berbanding dengan Lautan Biru. Maka paradigma yang beralih ini mesti berada bukan saja di luar kotak, dan pemikiran serta pendekatan kita harus tanpa kotak. Ini bagi kita berobos keluar peluang-peluang yang lebih besar. Apa yang dilakukan oleh pihak kementerian sendiri adalah langkah-langkah proaktif yang bukan saja menterangkumkan komitmen pihak kerajaan dalam bentuk pembiayaan dan bimbingan, tetapi adalah usaha untuk turut membantu usahawan dalam meneroka pasaran di luar pasaran dalam negara ini. Setakat ini pelan itu dah diformalkan ataupun masih dalam peringkat pembicaraan? Telah ada pelan itu dan pelaksanaannya kesasaran pada tahun 2030. Ya. Datuk Seri, daripada 3 trilion dolar pasaran halal, berapa banyak Malaysia dah tap? Kita cuma menyumbang kurang daripada 2%. Daripada 3 trilion dolar? Ya, kurang. Itu sebab saya kata peluang itu terlalu banyak yang harus direbut oleh para usahawan kita. Jangan terkait pada produk mengeluarkan makanan ya untuk keperluan cita rasa penduduk negara ini, tetapi untuk penduduk ASEAN, penduduk negara-negara Islam sendiri, ya, 1.8 bilion penduduk, peluangnya banyak, ya.
menteri walaupun beliau beragama lain, tetapi beliau sangat committed dengan perkara ini. Secara tidak langsung usahawan Bumi Putra pada Sabah dan Sarawak juga akan terlibat. Sebab halal adalah nilai universal, tidak terikat pada mana-mana agama. Tetapi template atau acuan halal itu adalah suatu template yang boleh digunakan untuk semua pengguna. Dato' Sri, satu soalan berkaitan dengan pelan. Mungkin ada usuran berapa jumlah MKS ataupun usahawan yang akan berdaftar dan tempoh setahun ini melihat pada potensi yang mungkin disumbangkan sehingga 53% oleh KDNK negara. Ini menteri jawablah. Setakat ini kita telah dapat sejumlah 25,000 orang usahawan informal yang telah mendaftar untuk memiliki lesen, dan hari ini juga kita telah melaksanakan penyerahan bantuan sekaligus dengan penyerahan lesen perniagaan. Ini berarti pelaksanaan pelan ini mendapat sambutan yang memberangsangkan daripada kalangan usahawan-usahawan kecil yang informal selama ini, dan kementerian akan terus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran di kalangan usahawan-usahawan informal ini supaya mereka berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan, dengan pejabat-pejabat daerah dan juga Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Pertamanya supaya mereka mendapat pembelaan dan perkhidmatan yang lebih baik daripada kerajaan dan agensi-agensi kerajaan, terutama pembiayaan dan juga sokongan sosial yang lain. Dan keduanya, kerajaan memerlukan data mereka ini yang lebih bersepadu, karena dengan data inilah yang kita perlukan untuk merumus rancangan pembangunan yang lebih baik, terutama dalam mempersiapkan rancangan Malaysia yang seterusnya 2026 hingga 2030, yaitu rancangan yang akan menentukan sejauh mana kejayaan dasar keusahawanan negara 2030. Jadi dengan sokongan rakan-rakan media, kita berharap program kesedaran dan penglibatan usahawan informal ini untuk memformalkan perniagaan itu mendapat penyertaan dan sokongan sepenuhnya daripada usahawan-usahawan informal di seluruh negara kita.